Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Baik, daripada itu 117 kes baru positif COVID-19 dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kes sidang khas penyampaian pada hari ini. Selepas pandemik COVID-19 community transmission in East Timor State of Sabah. COVID-19 merupakan satu penyakit yang berbahaya dan mengancam seluruh umat manusia di sepanjang tamadun manusia. Virus ini yang bermula daripada November 2019 semakin merebak ke seluruh dunia, yang mana virus ini asalnya daripada Wuhan, China. Sehingga pada hari ini, 14 Januari 2021, angka pesakit aktif dan pesakit yang telah meninggal dunia semakin meningkat. Tidak kurangnya di Malaysia, angka pesakit sehingga pada hari ini semakin meningkat dan terus meningkat. Sehingga kan di Malaysia, pada Januari 2021, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengesahkan bahawa Malaysia mengalami gelombang ketiga COVID-19. Disebabkan penyebaran virus secara besar-besaran ini, maka World Health Organization telah memutuskan bahawa penyakit baharu ini sebagai sebuah pandemik di seluruh dunia. Banyak negara yang telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan, tidak terlepas juga Malaysia. Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia telah dijalankan dengan beberapa peringkat, bermula daripada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, PKPP, Perintah Kawalan Pemulihan, bertepatan dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia. Menteri Hal Ehwal Islam Malaysia telah menetapkan beberapa Standard Operation Procedure SOP bagi melaksanakan solat berjemaah dan solat Jumaat. SOP yang dikeluarkan oleh Menteri Hal Ehwal Islam Malaysia telah dijalankan secara berperingkat, bermula pada musim PKP, di mana solat berjemaah di masjid dan surau hanya dibenarkan seramai 3 orang sahaja. Kemudian dilonggarkan kepada 1/3 masjid dengan mengikut SOP, dan dilonggarkan lagi semasa musim PKPP, iaitu masjid dan surau boleh solat berjemaah dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Oleh itu, saya mempersilakan ahli kumpulan saya untuk menerangkan beberapa SOP yang telah ditetapkan oleh Menteri Hal Ehwal Islam bagi menangani penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan mengenai SOP fizikal solat jemaah di kala waktu pandemik. Bertepatan dengan keadaan pandemik yang telah diisytiharkan di seluruh dunia, Malaysia tidak terkecuali telah menetapkan prosedur operasi standard, iaitu SOP, dalam pelbagai aspek. Oleh itu telah ditetapkan prosedur operasi standard SOP di samping pelaksanaan penjarakan fizikal ketika solat berjemaah di masjid atau surau. Antara SOP yang telah ditetapkan adalah: pertama, arahan pemakaian pelitup muka sepanjang keberadaan di dalam masjid atau surau. Yang kedua, membawa sejadah sendiri dari rumah. Yang ketiga, mengambil suhu badan dengan memastikan suhu badan adalah di paras normal. Yang keempat, tidak dibenarkan bersalaman dengan jemaah lain ketika sesudah solat jemaah. Itu sahaja. Seterusnya adalah hukum bagi merapatkan saf semasa solat berjemaah adalah
sunat muakkad. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyata as-saffi min tamamis salat." Yang bermaksud, luruskanlah saf kamu kerana sesungguhnya meluruskan saf itu merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jumhur ulama berdalil dengan hadis di atas dan berpendapat bahawa merapatkan saf hukumnya ialah sunat muakkad. Hal ini dirujuk daripada hadis di atas pada perkataan tamam yang jelas menunjukkan bahawa merapatkan saf adalah tidak wajib tetapi merujuk kepada hukum mustahab dan tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah solat. Nama saya Muhammad Hafiz bin Adam ingin menjelaskan mengenai pendapat ulama dan Badan Agama Islam dunia berkenaan hukum penjaraan fizikal semasa solat berjemaah. Yang pertama, Fadilah Al-Syekh Dr. Sultan Al-Hashimi, Profesor Fiqah dan Usul Fiqh di Fakulti Syariah Universiti Qatar, merangkap anggota Kesatuan Ulama Islam sedunia. Sesungguhnya, menyamakan saf itu adalah digalakkan tetapi bukan diwajibkan. Maka ia bukan daripada rukun-rukun solat dan juga bukan juga daripada perkara-perkara yang diwajibkan. Hukum ini terpakai dalam keadaan tanpa uzur. Adapun apabila wujudnya keuzuran dan arahan daripada pihak berautoriti kesihatan untuk melakukan penjarakan antara mereka yang bersolat secara berjemaah kerana bimbang penyebaran penyakit, maka demikian tidak mengapa atas alasan tidak disyaratkan tertutupnya ruang dalam solat berjemaah. Dan yang kedua, Majlis Fatwa United Arab Emirates UAE, tidak ada masalah untuk memakai pelitup muka semasa solat dan dalam suasana timbulnya rasa takut daripada merebaknya penyakit wabak, maka dibolehkan bagi mereka yang mendirikan solat secara berjemaah untuk melakukan penjarakan di dalam saf dengan mengikut apa yang telah disarankan oleh badan kesihatan yang berautoriti. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bagi mengakhiri risalah ini, suka kami menyatakan beberapa noktah hujah dan tarjih seperti yang berikut. Yang pertama, solat berjemaah secara penjarakan fizikal ini merupakan sebuah fiqh al-nawazil. Seterusnya, para ulama meletakkan kaedah fiqh, yakni sesuatu yang tidak dapat dilakukan secara keseluruhannya tapi ia tidak ditinggalkan kesemuanya. Merujuk kepada Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan yang mentafsirkan ayat 16 dari surah Al-Taghabun. Yang ketiga, kaedah fiqh yang masyhur menyebut yakni tidak boleh mengangkiri dalam permasalahan yang berlaku pada ijtihad. Yang keempat, sebahagian ulama berpendapat bahawa menjarakkan saf adalah haram, tetapi jumhur ulama menyatakan hukumnya ialah makruh. Walaupun begitu, sebuah kaedah yang menyebut maksudnya hukum makruh itu hilang sekiranya ada keperluan. Yang kelima, para fuqaha terdahulu membahaskan hukum penjarakan semasa solat berjemaah merujuk kepada situasi normal yakni ikhtiari dan bukan pada situasi darurat dengan bencana atau musibah yakni ikhtiari. Hal ini kerana dalam situasi tertentu banyak keringanan diberikan oleh syarak, dan yang terakhir sekali, situasi ini hanya dipakai sementara sahaja atau secara bertempoh yakni muakkad. Seandainya keadaan sudah kembali seperti sedia kala, maka solat berjemaah haruslah dilakukan dengan keadaan saf yang rapat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.